Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan ahli kumpulan saya ingin membentangkan berkaitan dengan tugasan berkumpulan yang telah diberikan bagi subjek pengantar komunikasi yang bertajuk kewartawanan rakyat. Okey, untuk bahagian pengenalan, saya ingin menyatakan satu konsep yang boleh kita kaitkan dengan tajuk kewartawanan rakyat. Antara konsep kewartawanan pada dasarnya dibahagikan kepada tanggungjawab untuk menilai etika, pendapat serta pilihan moral. Justru, tanggungjawab ini telah pun diakhirkan kepada pembahagian yang sama rata dalam kalangan pengguna dan juga para wartawan. Namun, mereka juga merupakan pelengkap di antara satu sama lain. Masyarakat pada masa kini telah menjadi wartawan di mana mereka gemar melaporkan isu serta insiden yang telah berlaku di persekitaran mereka di dalam media sosial. Antara pengeluar sesuatu berita adalah merupakan proses yang interaktif di mana ia melibatkan nilai-nilai etika serta pilihan moral yang memberi pendapat dalam kalangan wartawan sebagai rujukan serta panduan kepada pengguna dan juga wartawan maupun penyaring. Peranan kewartawanan yang pertama ialah untuk mengekalkan perpaduan dan kedamaian negara. Pihak kewartawanan bertanggungjawab untuk mempengaruhi masyarakat dengan penulisan mereka kerana mereka mempunyai kuasa untuk memberi maklumat kepada masyarakat. Sebagai seorang wartawan yang baik dan mempunyai penyampaian sesuatu maklumat dengan baik, mampu untuk mewujudkan perpaduan antara kaum. Peranan yang kedua ialah untuk menambahkan ilmu pengetahuan kepada masyarakat. Wartawan yang mempunyai bidang tugas dalam menyampaikan berita, pandangan dan maklumat mengenai isu-isu yang berlaku di negara kita ini kepada masyarakat umum. Penyampaian maklumat kepada masyarakat secara tidak langsung dapat menambahkan ilmu pengetahuan kepada masyarakat supaya mereka mengetahui dan peka terhadap isu yang berlaku, dan ia juga dapat memberi pembelajaran secara tidak formal melalui media massa. Dan peranan yang ketiga ialah melalui media hiburan. Untuk menyampaikan sesuatu perkara, wartawan seharusnya bijak menggunakan peluang bagi menarik minat masyarakat untuk terus mengikuti isu-isu semasa yang berlaku di sekitar. Berita atau maklumat yang disampaikan oleh pihak wartawan bolehlah dibuat dalam bentuk pelbagai bagi menarik minat masyarakat untuk mengetahuinya. Kesan positif yang kita dapat bila kita mengamalkan kewartawanan rakyat. Kewartawanan rakyat mempunyai dua kesan positif, iaitu menyebarkan maklumat dengan lebih cepat dan pantas. Maka apabila maklumat itu dapat disebarkan dengan cepat, rakyat mahin dapat mengetahui segala informasi dan segala maklumat itu dengan lebih pantas dan lebih peka. Yang kedua adalah menjadi penghubung antara rakyat dan kerajaan. Kerajaan dapat mengetahui isu-isu semasa dan masalah yang dihadapi oleh rakyat dengan cepat. Maka kerajaan dapat mengambil sebarang tindakan yang pantas untuk menyelesaikan. Terdapat beberapa medium yang digunakan oleh wartawan rakyat dalam menerima maklumat yang diperolehi oleh mereka. Salah satu daripadanya adalah media sosial dan weblog. Kebanyakannya wartawan rakyat pada masa kini menggunakan media sosial untuk menaikkan maklumat mereka kerana media sosial mudah untuk digunakan dan mereka boleh menggunakannya pada bila-bila masa sahaja. Seterusnya, weblog. Weblog biasanya digunakan untuk tujuan pribadi dan untuk berkongsi. Perubahan era pada masa kini pada era globalisasi yang merangsang sempadan telah menyebabkan wartawan rakyat mudah untuk menaikkan maklumat yang diperolehi mereka dengan adanya media sosial dan weblog. Media sosial tidak membataskan wartawan rakyat untuk menaikkan maklumat yang diperolehi mereka dan menggunakan wartawan rakyat untuk menaikkan maklumat kepada orang awam. Wartawan rakyat biasanya menaikkan maklumat tanpa memeriksa sama ada maklumat tersebut sahih ataupun palsu. Hal ini jelas terbukti semasa musim COVID-19 pada masa ini. Kebanyakan wartawan rakyat menyebarkan maklumat melalui media sosial seperti Facebook, Telegram, YouTube, dan sebagainya. Mereka tidak mengambil kira sama ada
media sosial sama ada berita tersebut sahih ataupun tidak. Mereka hanya menyebarkan untuk meraih populariti mereka sahaja. Kesan negatif kewartawanan rakyat ialah yang pertama, penyebaran maklumat palsu. Wartawan telah melanggar kod etika kewartawanan. Mereka tidak bertanggungjawab dalam memastikan maklumat yang ingin disebarkan itu sahih ataupun salah. Mereka hanya ingin mengejar populariti tanpa memikirkan kesan yang akan berlaku. Kesan negatif yang kedua adalah penyalahgunaan media sosial. Mereka menggunakannya untuk meluahkan perasaan ketidakpuasan hati mereka. Tekanan perasaan diluahkan di media sosial dengan menceritakan masalah yang dihadapi mereka. Hal ini berlaku kerana tidak ada sekatan oleh pihak berkuasa yang ketat. Oleh itu kami telah menyediakan lukisan video. Mari kita saksikan. Assalamualaikum dan salam hormat. Institusi diraja dicemari selepas satu dakwaan menerusi laman web Pro Pembangkang semalam yang menyiarkan sebuah artikel bertajuk Majlis Raja-Raja Tolak Pindaan Laksana Hudud. Melalui artikel itu yang mendakwa bahawa raja-raja telah menolak cadangan pelaksanaan hudud sama sekali tidak berlandaskan fakta yang sah. Malah perkara seumpama bukanlah pertama kali dibuat oleh laman web Pro Pembangkang itu. Artikel yang disiarkan pada 25 Mac jam 7.20 pagi itu mengatakan mesyuarat Majlis Raja-Raja Melayu menolak cadangan meminda Akta Mahkamah Syariah Bidang Kuasa Jenayah 1965 atau Akta 355 Undang-Undang Persekutuan yang perlu dipinda Kerajaan PAS Kelantan bagi membolehkan pelaksanaan hudud. Tambah Datuk Seri Noh, tindakan laman web Pro Pembangkang itu jelas melanggar etika kewartawanan kerana menyiar berita yang tidak sahih dan seharusnya perlu diambil tindakan sewajarnya oleh pihak yang terbabit. Kesimpulannya, kewartawanan rakyat ini melibatkan masyarakat umum secara aktif dalam mengumpul, menulis, menganalisis dan melaporkan maklumat dan berita. Ia bertujuan untuk melibatkan masyarakat dalam media secara relevan, tepat dan bebas. Walau bagaimanapun, terdapat juga maklumat yang disebarkan itu tidak tepat dan salah. Perkara ini perlu ditangani dengan pendidikan dan kesedaran supaya tidak menimbulkan ketakutan dalam kalangan masyarakat sehingga menjejaskan ekonomi.